Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Terima kasih memilih kami pada waktu ini. Saya Ramzan Muhammad Saufi. Tajuk utama Buletin Pagi 3 Oktober. Kerajaan akan perkenal dasar baru basmi kemiskinan. JDT juara Liga Super. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam yang cukup gemilang buat Johor Darul Takzim JDT apabila kejuaraan Liga Super diruai penuh meriah di Stadium Sultan Ibrahim walaupun tanpa kehadiran penyokong. Kemenangan 4-1 ke atas Sabah melengkapkan musim cukup padat dengan JDT bergelar juara selepas mengumpul 26 mata keseluruhan. Sebaik perlawanan tamat dengan kemenangan 4-1 memihak JDT, upacara penyampaian hadiah dan trofi dimulakan dengan pancaran laser memenuhi ruang dalam Stadium Sultan Ibrahim. Harimau sebagai lambang kekuatan JDT menyambut kehadiran pemain-pemain yang mengamalkan penjarakan sosial, mengalungkan sendiri medal kemenangan. Sebaik trofi Liga Super diserahkan kepada pasukan, Stadium Sultan Ibrahim bermandi cahaya diwarnai dengan percikan bunga api yang menghiasi ruang angkasa. Dan pastinya penyokong-penyokong skuad Harimau Selatan tidak melepaskan peluang untuk sama-sama meraihkan kejayaan di perkarangan stadium. Saingan Liga Super musim 2020 dipendekkan dengan hanya 11 perlawanan dengan JDT mengumpul 26 mata hasil 8 kemenangan dan 2 keputusan seri. Lebih istimewa, ini kejuaraan kali ke-7 berturut-turut sejak 2014. Laporan lanjut aksi Liga Super dan Liga Premier dalam segmen sukan sebentar nanti. Kita ke laporan seterusnya. Kerajaan akan memperkenalkan dasar baru dalam rancangan Malaysia ke-12 bagi membasmi kemiskinan di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, kadar kemiskinan di seluruh negara ketika ini adalah 5.6% dan 40% daripadanya membabitkan orang asli. Datuk Seri Mustafa berkata demikian selepas merasmikan Seminar Pendapatan Garis Kemiskinan 2019 di Pusat Rekreasi Kuala Wuh di Tapah, Perak semalam. Ujarnya, untuk memastikan kemiskinan di negara ini dapat dikurangkan, Datuk Seri Mustafa berkata sesi libat urus bagi memperkenalkan dasar baru telah dilaksanakan Unit Perancang Ekonomi EPU. Beliau berkata memandangkan kadar kemiskinan yang tinggi dalam kalangan masyarakat orang asli, kerajaan akan memberi tumpuan khusus untuk memperkasa masyarakat itu dalam RNK12 selain usaha untuk membangunkan produk eko-pelancongan. Dan apabila kita bercakap tentang eko-pelancongan, sudah pasti masyarakat orang asli kerana adanya keindahan semula jadi. Di sini ada Latar Kanjang umpamanya. Kita dimaklumkan ini antara destinasi pelancongan yang paling popular di Perak ini. Maka sekarang ini sudah ada 3 kedai yang jual barang souvenir. Jadi kita kena lihat bagaimana kita boleh pastikan keindahan alam ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Abdul Ghani Saleh mengesahkan 3 petugasnya pada Pilihan Raya Negeri PRN Sabah dijangkiti COVID-19 malam. Beliau berkata selain 3 petugas itu yang kini menerima rawatan di Hospital Sungai Buloh, Selangor, semua petugas SPR yang lain yang terlibat dengan pilihan raya itu diarah menjalani kuarantin selama 2 minggu. Semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Kementerian Kesihatan KKM akan mewajibkan semua pegawai SPR yang bertugas di Tawau, Sempurna, Lahad Datu dan Kunak untuk menjalani ujian saringan COVID-19. Beliau berkata mereka akan menjalani saringan ujian dan dikuarantin di rumah dan jika didapati positif akan dimasukkan ke hospital. Dianggarkan lebih 50 murid tahun 1 dan 2 Sekolah Kebangsaan SK Padang Kemunting di Kuala Nerus, Terengganu bersama penjaga mereka diarah menjalani ujian saringan COVID-19 kemarin. Arahan itu dibuat susulan seorang guru sekolah terbabit dikatakan menjadi kontak rapat suaminya yang menjalani kuarantin di rumah sebelum disahkan positif COVID-19 sebaik pulang dari Sabah.
Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Salim Abdul Ghani berkata, semua murid terbabit dan penjaga sama ada ibu atau bapa diarah menjalani ujian saringan oleh petugas Kementerian Kesihatan KKM. Mereka akan dikuarantin selama 14 hari di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail, Maras, Kuala Nerus. Beliau berkata keputusan sama ada sekolah terbabit akan ditutup susulan kes berkenaan bergantung kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dan KKM. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau Sabah mula menerima banyak permohonan rentas daerah susulan penguatkuasaan larangan rentas daerah yang diumumkan kemarin susulan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bersasar PKPDB di daerah itu. Difahamkan ramai antara individu melakukan permohonan berkenaan untuk keperluan tertentu dengan tujuan perubatan, perniagaan dan bekalan makanan. Tinjauan kru kami semalam mendapati orang awam dan wakil syarikat tertentu beratur panjang di luar IPD Tawau bagi membuat permohonan. Terdahulu, polis meminta penduduk yang mahu melakukan perjalanan rentas daerah mengemukakan surat kebenaran dari IPD Tawau. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Peter Umbuas berkata, kelulusan rentas daerah hanya diberi untuk tujuan tertentu sahaja. Mesyuarat khas Menteri-Menteri kemarin memutuskan untuk melaksanakan kawalan rentas daerah di seluruh negeri Sabah yang berkuat kuasa semalam hingga 15 Oktober. Namun begitu, perkhidmatan membabitkan antaranya keperluan bekalan makanan, perubatan dan keselamatan dibenarkan. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX berharap kerajaan akan membenarkan penjawat awam yang bertugas di Barisan Hadapan mengumpul baki cuti rehat mereka tahun ini sehingga tempoh 5 tahun akan datang. Presidennya Adnan Mat berkata, ini kerana kumpulan itu tidak dapat menghabiskan cuti rehat tahunan mereka disebabkan terpaksa bertugas atas kepentingan perkhidmatan masing-masing. Peraturan yang ada ketika ini ujarnya penjawat awam hanya boleh mengumpul baki cuti dalam tempoh 3 tahun dan cuti itu akan dilepuskan sekiranya tidak dihabiskan selepas tahun ketiga. Perkara itu perlu diberi perhatian susulan peningkatan kes COVID-19 yang menuntut kumpulan penjawat awam terbabit untuk terus bertugas. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK sedang merangka pakej baru yang memberikan keutamaan kepada pelancongan arkeologi di Kedah dan Perak. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu bagi membantu merancangkan sektor pelancongan domestik dengan membentuk jajaran baru yang memanfaatkan pelancong sedia ada di Langkawi dan di Pulau Pinang. Yang dalam proses sudah, sebab kita nak membantu tour guides, travel agent juga. Jadi kita bekerjasama dengan mereka. Itu dalam proses. Cuma macam tempat ini, ianya masih belum siap. Belum lagi pun kita dapat kelulusan untuk membina galeri kompleks itu. Tetapi memadai apa yang ada ini telah menjadikan bukti bahawa ini adalah bukti kuat menunjukkan kita perlu ada satu galeri kompleks yang lebih moden. Ada dalam bentuk 3D yang boleh menarik minat pelawat-pelawat, terutama sekali pelawat orang-orang muda untuk mengetahui sejarah. Beliau ditemui ketika mengadakan lawatan kerja ke tapak arkeologi Sungai Batu dan Muzium Arkeologi Lembah Bujang di Merbuk, Kedah semalam. Ujarnya pembangunan galeri di kawasan tapak arkeologi itu dijangka mampu menjana pendapatan negara menerusi aktiviti eko-pelancongan selain boleh meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Untuk rekod hasil penyelidikan membuktikan tapak arkeologi Sungai Batu adalah tamadun tertua di Asia Tenggara dengan penemuan tapak peleburan besi, ritual dan pentadbiran serta jeti kuno seawal 788 sebelum Masihi. Ia telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan pada 28 November 2017. Sebuah syarikat perisian di Seksyen 13 Petaling Jaya Selangor yang menghasilkan lebih 500 aplikasi judi dalam talian diserbu polis. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nik Izani Muhammad Faisal berkata, serbuan bermula jam 6.30 petang itu menahan 29 lelaki serta 11 wanita tempatan termasuk pengendali sindiket berkenaan. Jadi untuk bagi kami di Petaling Jaya ini adalah first time yang kita dapat tempat yang actually develop the software for online gaming, online gambling. So kita dah semak sikit sebanyak tadi, ada lebih 500 aplikasi judi online dan 7 bank
yang digunakan sebagai transaksi lah, di mana bank-bank ini adalah berpusat di negara jiran. Ketika serbuan 40 individu terdiri daripada pakar teknologi maklumat sedang bekerja di premis berkenaan, siasatan awal mendapati semua pekerja menerima gaji antara RM2,500 hingga RM10,000 bergantung kepada tugas. Sindiket berkenaan aktif sejak 2 tahun lalu dan berpindah ke premis bangunan pejabat ini kira-kira sebulan lalu, beroperasi setiap hari jam 9 pagi hingga 8 malam. Berdasarkan maklumat, pelanggan terdiri daripada individu yang berada di Thailand dengan meraih keuntungan $40,000 Amerika atau lebih RM166,000 sebulan. Semua suspek berusia 20 hingga 40-an direman hari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Akta Jenayah Komputer 1997. Jabatan Imigresen Malaysia JIM berjaya menumpaskan sindiket pemalsuan dokumen penyeludupan migran yang aktif sejak tahun lalu di Lembah Kelang susulan penahanan 3 dalang dan runner warga Indonesia. Timbalan Ketua Pengarah Imigresen Operasi Muhammad Fauzi Mat Isa berkata, modus operandi sindiket yang mensasarkan warga Indonesia itu membuat pelbagai dokumen dan cop imigresen palsu serta menyediakan perkhidmatan penghantaran pulang ke negara asal dengan dokumen tidak sah. Bertindak atas maklumat orang awam dan hasil risikan selama 2 minggu, satu operasi khas dijalankan awal pagi kemarin di kawasan Chowkit dan Klang. Dalam serbuan 5 premis yang dijadikan tempat transit dan pusat pemalsuan dokumen, JIM menangkap 33 warga Indonesia terdiri daripada 22 lelaki, 9 perempuan dan 2 kanak-kanak lelaki, termasuk dalang berusia lingkungan 38 hingga 41 tahun serta runner berumur 25 tahun. Jelas Muhammad Fauzi, sindiket membuat iklan melalui risalah dan menggunakan orang tengah bagi mencari pelanggan. Dianggarkan 500 individu telah mendapatkan perkhidmatan daripada sindiket terbabit yang mengenakan bayaran di antara RM100 hingga RM1,500 bergantung kepada jenis perkhidmatan. Cop-cop ini mungkin ada yang memang agak-agak samalah dengan cop-cop ori kan. Tapi pegawai kita memang kita ada kepakaran tertentu lah untuk cek lah. Sebab tu palsu. Ini pun sebenarnya kita dapat bila ada yang cuba keluar dekat pintu-pintu masuk kan, dekat KLIA. Kita tengok ini pun cop ni memang nampak yang kita pegang lah, kita tangkap. Tangkapan itulah membuatkan kita, bawa kita kepada operasi serbuan ni. Turut dirampas 18 unit cop masuk dan 20 unit cop keluar imigresen palsu, 36 surat keputusan COVID-19 tidak sah serta 2 surat Kementerian Kesihatan palsu. So sebenarnya masa kita buat rampasan semalam ada satu surat tu. Surat tu berkenaan dengan pas khas yang ditandatangani oleh pengarah imigresen, Ketua Pengarah Imigresen Datuk Indra Khairul Jami kan. Sebenarnya surat tersebut kita telah buat penafian pada minggu lepas di sosial media. Tapi pada ketika tersebut kita tak tahu siapa yang keluarkan surat tu. Tapi bila tertangkapnya sindiket ni semalam, actually mereka lah yang mencetak surat palsu itu sebenarnya. So dah solve satu misteri. Semua suspek disiasat di bawah Seksyen 55D, Seksyen 6-1-C, Seksyen 26A Akta Imigresen 1959 Palang 63. 29 orang kena tahan pula ditempatkan di Depo Tahanan Imigresen Lenggeng, Negeri Sembilan untuk siasatan lanjut. Lebih 100,000 pesawah melahirkan rasa kecewa apabila terpaksa berdepan dengan kelewatan dan eksploitasi harga benih padi setiap kali musim penanaman padi sejak 2017. Exco Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah Abdul Rashid Yub mendakwa lebih malang berlaku kenaikan harga melampau sehingga RM60 setiap beg benih, sedangkan harga subsidi di pintu kilang cuma RM28 disebabkan bekalan terhad di sesetengah kawasan. Kami kecewa kerana sistem pengeluaran benih ini terbukti tidak efektif untuk menjamin bekalan dan kualiti benih padi kepada petani. Ini kerana saban musim masalah kualiti yang teruk, harga jualan yang tinggi dan bekalan yang tidak mencukupi berlaku berkali-kali. Sudah tiba masanya kerajaan merombak sistem pengeluaran benih ini. Kami mencadangkan, pertama, sistem kuota pengeluaran benih kepada syarikat-syarikat tertentu yang diamalkan sekarang dihapuskan.
Beliau bersama 7 lagi wakil pesawah dari Kedah dan Perak ditemui di perkarangan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Putrajaya semalam. Satu memorandum turut disampaikan kepada wakil kementerian antara lain mencadangkan supaya menggesa kerajaan memperkenalkan harga siling benih padi agar tiada pihak mengeksploitasi harga runcit benih. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerima rawatan antibodi eksperimen bagi jangkitan COVID-19. Menurut doktor, keadaannya kini lemah tetapi baik setelah dipindahkan ke Hospital Tentera Yunus untuk tempoh beberapa hari. Trump menerima satu dos antibodi Regeneron berdasarkan surat yang dikeluarkan doktor di rumah White House Sean Conley. Rawatan itu sedang menjalani ujian klinikal tetapi belum mendapat sebarang bentuk kelulusan. Menurut Conley, Trump sedang dinilai oleh sekumpulan pakar dan mereka akan membuat cadangan kepada Presiden dan isterinya berhubung langkah-langkah terbaik. Firma bioteknologi Amerika secara serentak menjalankan ujian peringkat akhir untuk pesakit COVID-19 yang dimasukkan ke hospital dan untuk potensi penggunaan ubat sebagai profilaksis. Antibodi itu adalah protein pencegah jangkitan yang dibuat oleh sistem kekebalan tubuh yang dapat mengikat struktur tertentu di permukaan patogen dan menghalangnya menyerang sel. Ubat eksperimen yang disebut RAIN-CoV-2 adalah gabungan dua antibodi. Seorang anggota tentera mati dan 6 lagi cedera dalam kejadian pengeboman di daerah Tepa Songkla. Kejadian jam 11.30 waktu tempatan berlaku ketika sekumpulan tentera bahagian infanteri ke-15 sedang dalam perjalanan dari Krabi ke Narathiwat. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, bom paip diletupkan menyebabkan 7 anggota konvoi cedera. Salah seorang daripada mereka bagaimanapun parah dan meninggal dunia ketika sedang dalam perjalanan ke hospital. Siasatan awal menunjukkan bahawa bom paip seberat 10 kg diletakkan di tepi jalan dan meletup ketika konvoi tiba di tempat kejadian. Kes masih dalam siasatan. Armenia dan Azerbaijan nekat untuk meneruskan peperangan sekaligus menolak seruan dunia supaya berdamai. Pergolakan antara dua negara itu sudah memasuki hari keempat dan meragut lebih 100 nyawa. Pemimpin kedua-dua menyuarakan kesediaan untuk melihat kenyataan dibuat pihak pengerusi bersama kumpulan Ming, iaitu Rusia, Perancis dan Amerika Syarikat bagi menggesa langkah gencatan senjata. Krisis itu amat membimbangkan kerana berpotensi mencetuskan peperangan yang lebih besar. Sebelum ini, Presiden Rusia Vladimir Putin dan rakan sejawatnya Emmanuel Macron telah menggesa peperangan di Karabakh itu dihentikan. Bursa Tokyo kembali beroperasi selepas urusan dagangan saham terhenti berikutan kegagalan sistem perkakasan. Bagaimanapun, masalah itu tidak menjejaskan pasaran saham Nikkei kembali melonjak 0.52% selepas dibuka. Khamis lalu, Bursa Tokyo terpaksa ditutup awal selepas berlaku gangguan sistem. Ini menyebabkan pasaran saham di Nagoya dan Sapporo turut terjejas. Menurut kenyataan dikeluarkan, mereka menolak tanggapan bahawa ia disebabkan serangan cyber. Kumpulan teknikal kemudian mendapati masalah yang berlaku pada penyimpanan memori turut menjejaskan sistem sokongan. Beberapa saham utama seperti Rakuten, SoftBank dan Japan Airlines kembali mencatatkan keuntungan selepas pasaran diniagakan semula. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke sukan, pertemuan menentang Sabah semalam ramai sudah menjangka kemenangan akan memihak JDT. Lebih-lebih lagi selepas keputusan seri menentang UiTM sebelum itu, JDT bagai sudah merancang penyerahan trofi mahu dilakukan di laman sendiri iaitu di Stadium Sultan Ibrahim. Dan aksi bertenaga turut disajikan ketika JDT merakam kemenangan 4-1 ke atas Sabah, keputusan yang cukup penting dalam memastikan kejuaraan Liga Super kekal di Johor. Beraksi di Stadium Sultan Ibrahim, memang JDT mahukan kemenangan untuk memastikan kejuaraan Liga ternoktah di gelanggang keramat mereka. Menentang Sabah, JDT bagaimanapun hanya dapat memecah kemuntuan pada minit ke-38 menerusi jaringan Diogo Luis Santo. 1-0 tamat separuh masa, penguasaan terus disajikan JDT sebaik babak kedua bersambung. Minit ke-56, JDT menggandakan jaringan, kali ini hasil sentuhan Safawi Rashid menerusi percubaan menarik dari luar kotak penalti. Sabah cuba mengejar dengan Dennis Boshening menjadikan kedudukan 2-1 pada minit ke-70.
ke-74. Namun Safawi terus mempamerkan ketajaman menjaringkan gol kedua pribadi pada minit ke-81 untuk kedudukan 3-1. Dan 3 minit berselang, Leandro Velasquez memadam usaha kebangkitan Sabah hasil jaringan menerusi sepakan percuma melengkapkan kemenangan JDT 4-1. Pastinya malam yang cukup gemilang dengan JDT memuktamadkan kejuaraan musim ini mengumpul 26 mata keseluruhan untuk gelaran kali ke-7 berturut-turut. Sementara itu, di Shah Alam, tuan rumah UiTM gagal menyekat kebangkitan PJ City yang merakam kemenangan 4-2. UiTM mendahului perlawanan di penghujung babak pertama selepas Gustavo menjaringkan sepakan penalti. Namun, seminit sebaik permainan bersambung, PJ City kembali menyamakan kedudukan menerusi sentuhan R. Barath Kumar. Dan giliran pelawat pula di depan selepas Anawin Jujin menggandakan kedudukan 2 minit berselang. PJ City terus garang menambah gol ketiga, kali ini menerusi jaringan R. Kogileswaran pada minit ke-66. Walaupun berjaya merapatkan kedudukan 2-3 selepas Gustavo menjaringkan sepakan penalti kedua minit ke-75, jaringan Washington Brandau pada minit ke-79 melengkapkan kemenangan 4-2 PJ City. Sudah mengumpul 11 mata, kedudukan PJ City masih belum selamat dengan perubahan boleh berlaku berbaki satu perlawanan lagi. Dengan kejuaraan Liga Super menjadi milik JDT, saingan Liga Premier juga sudah menemui pemenangnya. Pulau Pinang mengesahkan gelaran juara selepas merakam kemenangan 4-0 atas Kelantan United di Stadium Bandaraya. Ia selepas pencabar utama Kuala Lumpur gagal untuk meraih 3 mata selepas diikat 0-0 menentang Perak 2 di Manjung. Di sebalik cabaran yang diberikan Kuala Lumpur, Pulau Pinang nyata berada dalam kelas tersendiri ketika mencatat kemenangan 4-0 ke atas Kelantan United. Minit ke-18, Pulau Pinang sudah di depan. Gol menerusi sentuhan Lee Chang Hun berpunca dari sepakan penjuru. 2 minit berselang, aksi menarik yang ditampilkan tuan rumah berjaya menghadirkan jaringan kedua pasukan, kali ini menerusi Al-Hafiz Harun. 2-0 tamat separuh masa, penguasaan terus disajikan Pulau Pinang pada baki 45 minit kedua. Dan minit ke-53, Bobby Gonzalez berjaya melepasi kawalan pertahanan Kelantan United sebelum menjaringkan gol ketiga tuan rumah. Kesilapan pertahanan pelawat untuk mengeluarkan bola pada minit ke-73 membuka ruang buat Casagrande mencipta jaringan, turut melengkapkan kemenangan bergaya 4-0 Pulau Pinang ke atas Kelantan United. Sebaik menerima khabar gembira dari Manjung, Pulau Pinang terus berpesta apabila keputusan seri yang dialami Kuala Lumpur terus memastikan kejuaraan Liga Premier menjadi milik skuad Haria. Di Manjung, segalanya serba tidak menjadi buat Kuala Lumpur yang memerlukan kemenangan untuk terus mencabar Pulau Pinang. Bagaimanapun segala yang dilakukan barisan kendalian jurulatih Muhammad Nizam Adha Yusof tidak menjadi ketika berdepan pasukan tangga tercorot Perak 2. Diikat 0-0 pada babak pertama, skrip sama terus berulang sebaik aksi bersambung. Usaha Kuala Lumpur untuk mencari kemenangan semakin sama dengan Perak 2 terus kental bertahan. Dan 0-0 tamat sepenuh masa, harapan Kuala Lumpur musnah untuk mencabar kejuaraan. Lebih-lebih lagi selepas Pulau Pinang berjaya mencipta kemenangan sensasi di Stadium Bandaraya. Sementara itu, Terengganu 2 berjaya melonjak ke kedudukan ketiga selepas mengatasi Sarawak United 1-0 di Stadium Negeri di Kuching. Gol tunggal perlawanan hadir seawal minit ke-6 hasil rembatan kencang pemain import Jordan Mintah. Kedudukan 1-0 kekal sehingga tamat permainan dengan Terengganu 2 ceria mengutip 19 mata. Di Petaling Jaya, UKM FC terus berduka apabila mengalami kekalahan kelima musim ini, kali ini tewas kepada Selangor 2 2-1. Minit ke-10, Selangor 2 sudah di depan menerusi gol Quentin Cheng sebelum Bajram Nebia menggandakan jaringan pada minit ke-34. Walaupun UKM berjaya merapatkan kedudukan menerusi jaringan Hafizi Amiruddin pada minit ke-83, agak terlambat untuk pelawat menyekat kemenangan Selangor 2 dengan perlawanan berkesudahan keputusan 2-1. Sekian dulu Buletin Pagi. Kekal di rumah, elakkan ke tempat awam jika tidak mustahak. Bersama kita hindari risiko jangkitan COVID-19. Teruskan berhujung minggu anda bersama TV3. Selamat hormat dan Assalamualaikum.